Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua ahli yang berhormat yang telah memberikan pandangan dan mengutarakan isu-isu yang berkaitan dengan kementerian ini semasa perbahasan rang undang-undang perbekalan 2014 yang lalu. Sepanjang perbahasan, terdapat 3 isu besar yang telah dibangkitkan oleh ahli-ahli yang berhormat berkaitan kementerian ini, iaitu pertamanya pelaksanaan cukai barangan dan perkhidmatan atau GST, kedua rasionalisasi subsidi gula, dan 3 ketirisan barangan bersubsidi. Tuan Yang Dipertua, saya ambil yang pertamanya iaitu pelaksanaan cukai barangan dan perkhidmatan ataupun GST. Izinkan saya menjawab mengenai isu pelaksanaan GST yang berkaitan dengan peranan kementerian ini seperti mana yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Labis, Yang Berhormat Jelebu dan Yang Berhormat Labuan. Seperti ahli-ahli yang berhormat sedia maklum, GST merupakan cukai yang berasaskan kepada konsep nilai ditambah bagi setiap barang atau perkhidmatan. Ia dikenakan pada setiap peringkat pengeluaran dan pengedaran dalam rantaian nilai perbekalan daripada pengeluar sehinggalah kepada pengguna dan turut dikenakan kepada barang dan perkhidmatan yang diimport. Dalam pelaksanaan GST, kementerian turut terlibat dalam memberi penerangan kepada pihak berkepentingan di bawah kawal selia kementerian seperti Persatuan Pengguna, industri franchise, para peniaga dan ahli Dewan Perniagaan. Sesi advokasi ini dilaksanakan dengan kerjasama Kementerian Keuangan dan Jabatan Kastam Diraja Malaysia bertujuan memperjelas tentang konsep GST sebagai satu kaedah untuk memperkemas sistem percukaian negara dan bukannya sebagai sumber pendapatan tambahan kepada kerajaan. Namun demikian, tanggungjawab utama kementerian ini ialah bagi memastikan tidak berlaku kenaikan harga barangan secara tidak terkawal disebabkan oleh pelaksanaan GST. Kementerian sememangnya sedar akan kemungkinan ini dan akan mengambil langkah-langkah yang lebih tegas dalam memastikan perkara ini ditangani dengan baik. Kementerian akan mengambil tindakan tegas berdasarkan kepada peruntukan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 iaitu berkaitan dengan pencatutan yang merupakan satu kesalahan. Ini bertujuan membendung kegiatan peniaga yang mengambil kesempatan menaikkan harga dengan menggunakan alasan GST. Ya, nak bagi jalan ya, Mat. Jemput yang sebelah sana tu. Sila Yang Mat Keluang. Terima kasih Datuk. Yang Berhormat sebelah Menteri. sana yang tu yang tak bangun dah Mat. Yang Di keluang bekat tu saya dah tak pun, bangun ya, Mat. Di bekat saya tu, bolehlah kita kongsi soalan. Tak, saya dia Yang berdiri Menteri. dulu tadi. Saya kongsi soalan. Soalan minta lama ni. Minta hormat. Terima kasih Menteri. Soalan saya ialah bahawa kenyataan Menteri tadi itu bercanggah dengan kenyataan Senator Idris Jalil dan juga kenyataan Yang Berhormat Menteri Kewangan bahawa GST adalah untuk kerajaan menambahkan cukai-cukai supaya menangani isu rating. Terima kasih. Keluang. Yang Mat Keluang ya, Mat. Yang Berhormat Keluang, terima kasih. Sebenarnya tak bercanggah dari segi kenyataan. Apa yang disebut tadi cuma dari segi penerimaan Yang Berhormat saja. How do you interpret maklumat atau kenyataan yang diberikan oleh Yang Berhormat Senator itu tadi. Jadi bagi saya begitulah dia. So saya ingat apalah Nak bagi jalan lagi, Mat. nanti saya sambung lagi. Tapi soalan saya mengenai kenaikan harga yang Ya, penting Mat. untuk rakyat. Nanti saya sambung Menteri. lagi. Sambung lepas tu saya tanya. Yang Boleh. Mat. Boleh je. Okey. Boleh. Jangan Salah jangan pandang. apa ni? Akta berkenaan yang saya Bagian-bagian ya, Mat. Tak boleh bagian-bagian. Ya. Tadi saya sebutkan tadi pasal akta-akta dan sebagainya. Akta berkenaan ini sebenarnya memperuntukkan kaedah-kaedah penentuan harga akhir
bagi sesuatu barangan atau caj perkhidmatan dengan mengambil kira elemen-elemen pertindihan cukai yang sepatutnya dikeluarkan sebelum menetapkan harga kepada pengguna. Bagi memastikan peniaga mematuhi peraturan yang ditetapkan, pengenaan denda dan penalti yang lebih berat akan dikenakan, di mana bagi orang perseorangan ialah denda sehingga RM100,000 atau 3 tahun penjara bagi kesalahan pertama dan RM250,000 atau 5 tahun penjara bagi kesalahan kedua dan berikutnya. Bagi pertubuhan perbadanan atau syarikat pula, dikenakan denda RM500,000 bagi kesalahan pertama dan RM1 juta bagi kesalahan kedua dan berikutnya. Terlebih Pandan. Ya. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya pasti kita semua sedia maklum bahawa undang-undang ini sudah sedia ada untuk mengawal harga. Daripada pengalaman negara-negara lain yang melaksanakan GST, contohnya Australia, apabila dilaksanakan sahaja dalam 1 atau 2 tahun pertama, memang akan berlaku kenaikan harga, inflasi. Kerana semua peniaga syarikat yang terpaksa menanggung belanja untuk melaksanakan sistem GST, maka harga akan dinaikkan. Jadi soalan saya kepada Menteri, selama ini dengan undang-undang sedia ada yang kita dah ada lama pun, kita tidak berjaya pun mengawal masalah kenaikan harga, terutamanya pada ketika musim perayaan contohnya. Yang Berhormat Menteri ada masalah mengenai kekurangan ayam. Harga ayam naik. Setiap kali ada perayaan, kita ada masalah. Bagaimana dengan undang-undang yang ada ini, kita nak pastikan bahawa apabila semua peniaga terpaksa menaikkan harga untuk menyerap kos melaksanakan GST ini, dalam keadaan ini macam mana kerajaan nak pastikan rakyat tidak terbeban dengan harga yang sudah tentu akan naik. Kerana sudah tentu, kalau dalam keadaan musim perayaan yang singkat sahaja pun harga telah naik dan kementerian tak boleh kawal, apatah lagi apabila seluruh ekonomi kita akan naikkan harga akibat pelaksanaan GST. Terima kasih Yang Berhormat Pandan. Soalannya berkenaan dengan kenaikan harga. Sebenarnya dalam keadaan-keadaan tertentu, kadang-kadang kita tak dapat nak lari daripada keadaan bahawa ada setengah-setengah pihak peniaga tadi mengambil kesempatan daripada GST itu tadi, ya. Jadi ataupun daripada yang hari ini pun dia akan mengambil kesempatan. Naik subsidi gula turun, dia naikkan. Ataupun minyak tak ada, naikkan harga. Jadi bagi kita, kalau kita melihat bahawa kenaikan harga itu diambil semata-mata kerana memikirkan kepentingan diri mereka, keuntungan mereka, dengan akta yang sedia ada, kita akan mengambil tindakan. Dan apa yang saya cakapkan ini bukan omong kosong. Kita telah mengadakan beberapa rampasan, beberapa pemeriksaan, beberapa tindakan-tindakan yang kita ambil. Saya cukup maklumat daripada sini. Kalau Yang Berhormat Pandan berminat tentang apa yang telah kita buat, nak memastikan ini. Sebab dalam konteks yang sebegini, saya nak melihat, kalau kita bercakap, kita pentingkan rakyat, kita pentingkan pengguna. Jadi mereka juga mesti ada, peniaga juga mesti ada semangat tersebut, iaitu nak meletakkan rakyat didahulukan. Sebab itu dalam pemeriksaan-pemeriksaan yang kita buat ini, alhamdulillah daripada pemeriksaan ini, kita bukan saja terdapat merampas barang-barang yang mereka naikkan harga ataupun yang menyurutkan harga dia. So oleh kerana itu, Yang Berhormat Pandan, beginilah dah keadaan kementerian kita. Kalau kita dapat aduan yang begitu tepat, kita akan ambil tindakan. Dan ada statistik yang ada pada saya ini. Nak bagi jalan Yang Hormat. Terima kasih. Satu je lagi Yang Berhormat Menteri. Saya rasa ada dua, keadaannya berbeza. Saya faham yang Berhormat Menteri sebut tadi adalah dalam keadaan sekarang sebelum pelaksanaan GST, apabila peniaga mengambil kesempatan. Betul, itu ada peruntukan undang-undang. Yang saya sebut mengenai pelaksanaan GST ialah apabila peniaga yang juga rakyat seperti orang biasa
mereka terpaksa menanggung kos melaksanakan GST, beli komputer baru, bayar accountant, cetak nombor, sebab nanti invoice-nya pun kena ada nombor GST, maka semua perlu dibelanjakan. Anggaran kos setahun mungkin meningkat 15-20 ribu paling kurang kepada peniaga yang kecil. Kos ini akan disampaikan kepada rakyat. Lagi besar syarikatnya, maka lagi tinggi kosnya. Sebab itu, mana-mana pun pelaksanaan GST akan menyaksikan inflasi kenaikan harga 5%. Bukan dia ambil kesempatan kerana dia terpaksa berbelanja lebih untuk melaksanakan GST. Soalan saya, apa tindakan kerajaan untuk membantu rakyat dan peniaga yang juga sebenarnya adalah rakyat supaya dia tidak menghasilkan satu keadaan yang semua terbeban hasil kerana pelaksanaan GST ini. Dia berbeza dengan peniaga yang ambil kesempatan yang menteri sebut tadi. Okey, sama perkara. Yang Menteri nak bagi lagi Yang Amat. Yang Amat Ampang. Okey, terima kasih Datuk Speaker. Yang lain duduk. Saya cuma nak peringatkan menteri waktu selepas pembentangan bajet 2014, Timbalan Menteri membuat kenyataan bahawa ianya akan efek atau memberi kesan sebanyak 0.01% kepada pengguna ataupun rakyat dari segi perbelanjaan mereka. Itu ada satu kenyataan sangat meleset, kerana Timbalan Menteri dengan secara tergesa-gesa membuat satu statement bahawa ia tidak memberi kesan yang berat kepada rakyat. Sedangkan tadi apa yang disebutkan oleh Pandan memang nyata dan terang bahawa ianya akan memberi banyak kesan pada rakyat yang hidup mereka sekarang terhimpit dengan harga barang naik dan sebagainya. Bagaimana kementerian hendak memastikan pemantauan ini? Saya rasa tidak mampu untuk melakukannya ke seluruh pasar raya seluruh, tidak mampu untuk melakukan ini. Jadi ini adalah satu kenyataan pertahanan untuk menahan memberi jawapan yang sangat tidak relevan ataupun tidak logik untuk mengatasi masalah ini. Terima kasih. Yang Amat Kulai. Terima kasih Datuk Speaker, terima kasih Timbalan Menteri. Saya juga nak tambah sikit. Saya rasa saya nak tanya apa itu kesan GST terhadap bil elektrik. Kerana saya rasa sekarang untuklah 200,000 unit pertama untuklah bil elektrik untuk kegunaan rumah itu tak kena GST. Tetapi dengan kata lain, untuklah peniaga-peniaga, pekilang-pekilang, bil elektriknya akan kena GST sebanyak 6%. Ini bermaksud bahawa bil elektrik mereka akanlah meningkat sebanyak 6%. Jadi kos untuk menjalankan perniagaan mereka mestilah akan meningkat. Jadi saya nak tanya, sama ada tarif elektrik akanlah diturunkan ataupun dikurangkan ataupun tak ada apa-apa penurunan, tetapi kesan GST ini terhadap kos untuklah menjalankan perniagaan mereka. Lenggong ramai bangun Mat. Ya, teman lo. Terima kasih Yang di-Pertua dan terima kasih Menteri. Satu isu yang selalu kita dengar dan kita lihat berlaku dalam negara kita ni ialah soal pemantauan kepada kenaikan harga barang. Sehingga sekarang kerajaan selalu sebut kita akan pantau. Isunya pemantauan itu tidak berlaku, dan kalaupun dilakukan dia hanya secara berkala dan tidak berterusan, kemudian terpilih dalam keadaan-keadaan tertentu, tempat-tempat tertentu. Jadi saya pada kali ini bersama dengan rakan-rakan juga nak minta jaminan daripada kerajaan itu yang pertama, sampai bila dan bagaimana bentuk mekanisme pemantauan itu dilakukan supaya jelas. Terima kasih. Tuan Menteri, kau sama. Menteri. Terima kasih. Ya, Lenggong. Terima kasih. Kita tahu bahawa GST perlu kita laksana kerana ia akan beri banyak kebaikan, apatah lagi dalam ekonomi global yang hari ini memerlukan pelaksanaan dibuat dalam negara kita. Saya fikir ada dua perkara mustahak yang perlu kementerian berikan tumpuan. Saya faham rakan-rakan di sana dia tak akan tengok TV1, TV2, TV3. Confirm dia tak tengok. Kalau dia tengok, saya ingat dia faham. Sebab itu, soal pemahaman kepada rakyat ini penting. Kita rakyat dalam pelbagai kelompok, pelbagai kumpulan yang tahap pemahaman juga berbeza. Saya minta supaya kementerian beri tumpuan pada soal memberi pemahaman yang benar kepada rakyat. Apa kaedah dia? Mengikut kumpulan, pelajar universiti, ahli pemimpin politik, yang kita bimbang ialah apabila perkara baik ini dimanipulasi untuk kepentingan politik. Ini yang berlaku. Sebab saya faham bahawa sebenarnya rakan-rakan di sebelah sana dia faham
tapi dia sengaja tidak faham atas kepentingan dia sendiri. Jadi soal memberi pemahaman kepada rakyat ni mesti diberi ketumpuan oleh pihak kementerian. Itu satu. Yang keduanya, saya fikir soal penguatkuasaan. Kalau barang naik, peniaga naik, tidak ikut peraturan, segera ambil tindakan. Apa cara sekalipun. Yang penting kita nak jaga bukan peniaga, tapi rakyat, pengguna. Sebab itu, dua perkara ni mesti kerajaan berikan tumpuan. Berikan pemahaman secukup-cukupnya. Saya fikir apa yang dilaksanakan sekarang tidak cukup. Tidak cukup dan tidak memadai kerana ada kumpulan-kumpulan tu yang tak faham. Termasuk rakan-rakan dalam Dewan ini yang tak faham. Dan penguatkuasaan mesti diberi penekanan seluas-luasnya. Gunakan apa saja mekanisme yang ada. Terima kasih. Tuan Speaker. Ya, Kalau yang Amat diperlukan. Menteri nak bagi lagi Kelana Jaya. Terima kasih Menteri. Saya nak tambah sedikit apa Pandan kata tadi tu. Kita tahu dalam rekod kerajaan terdapat 500,000 syarikat firma-firma yang buat syarikat di Malaysia. Kalau setiap syarikat pakai 10,000 untuk upgrade sistem komputer dia dan juga bayar untuk accountant, maknanya tambahan kos tu 5 bilion. 5 bilion tu dia akan transfer kepada kos-kos barang-barang ataupun perkhidmatan yang akan naik. Jadi itu isu yang terbesar. 5 bilion tambahan yang akan dibebankan kepada rakyat. Harap Menteri boleh beri jawapan. Terima kasih. Menteri, last lah. Saya bukan membantu menteri. Mungkin kita boleh, sebab betul kata Lenggung, mungkin pembangkang tidak menengok TV3, TV1 kunon, TV UMNO. Sebetulnya dia sebetulnya untuk memberi manfaat kepada rakyat, tetapi dia minda pembangkang ni sudah terlalu mindset, dia tak mau tengok perkara yang benar pun. Sebetulnya tak ada pun beban kepada mana-mana penjaga-penjaga. Sebab jaminan daripada kerajaan itu sudah ada, iaitu membantu penjaga-penjaga kecil untuk membangun sistem GST ini supaya penjaga-penjaga tidak menghadapi masalah. Dibantu itu bermakna kerajaan bersedia mengeluarkan keuangan untuk membantu mewujudkan sistem itu. Jadi kenapa pula ada masalah? Jadi pembangkang memutar belitkan keadaan dan saya membantu kerajaan untuk sebab saya orang yang mempertahankan GST ni. Sebab GST ni baik untuk kerajaan, baik untuk negara pada keseluruhannya. Terima kasih. Ya, Kepala Batas. Terima kasih Tuan Ketua. Saya melihat apa yang dibangkitkan oleh rakan-rakan daripada backbenchers maupun pembangkang kerana ia mendasari kepada keresahan bahawa ia akan memberi himpitan kepada rakyat. Tetapi ia diperjelaskan berulang kali oleh pihak kerajaan. Cuma soalan saya nak tanya, apakah kerajaan yang ketika nak melaksanakan GST, penelitian dibuat disebabkan bahawa kedudukan ekonomi negara, terutamanya tahap inflasi, berada pada tahap 2%. Boleh dikatakan antara yang paling terendah dalam sejarah. Dan kalau diambil negara-negara yang mengamalkan GST, di negara-negara seperti Australia disebut oleh Pandan, ketika dilaksanakan, inflasi berada pada tahap 3 ke 4%. Apakah itu juga merupakan salah satu kriteria yang memungkinkan untuk dilihat? Satu. Dan yang kedua, gestation period selama 17 bulan. Apakah ada insentif-insentif yang nak diberikan kepada golongan-golongan pedagang dan peniaga agar kos ini tidak dipindah bebanannya kepada rakyat? Terima kasih. Ya, bagus jawab dulu Yang Amat. Terima kasih kepada yang memberikan pandangan berbeza lah. Tapi pada saya biasa lah ni. Yang 3 ni memberi pandangan yang menyokong pada GST dan 5 ni pula memberi pandangan semuanya tak betul. Apa yang kita buat semuanya tak kena. So dengan menidakkan kerja-kerja, tugas-tugas, tanggungjawab yang telah kita laksanakan selama kini. Apa yang penting tadi adalah pemahaman kepada rakyat. Kalau pembangkang sendiri hari ini melihat ini sesuatu yang mereka tidak menyetujui, angka ini jugalah, perkara ini jugalah yang akan dibawa ke bawah. Oleh kerana itu, pihak kementerian bersama dengan Kementerian Keuangan, bersama dengan Jabatan Kastam, kita akan mengadakan advokasi, penerangan kepada rakyat. Sebab pelaksanaannya akan bermula April 2015. Maknanya ada masa bagi mereka untuk membuat pengubahsuaian dan sebagainya. Oleh kerana itu, penerangan ini penting.
Sebab bukan saja dari segi pihak pembangkang tadi menafikan tindakan-tindakan kita, tapi on record. Macam saya sebutkan tadi, saya boleh berikan rekod dia. Berapa? Dalam semua negeri, negeri pembangkang ke, negeri BN ke, kita mengambil tindakan. Tak kira Putrajaya ke dan sebagainya. Malahan ketegasan penguatkuasaan kita jelas. Waktu diumumkan berkenaan dengan subsidi gula tempoh hari malam yang sama berlaku orang menyuruh gula tu tadi. Nak keuntungan banyak. Oleh kerana itu, kita dapat maklumat ini, kita ambil tindakan dan mereka telah dibawa ke pengadilan dan dikenakan hukuman. Jadi nak menunjukkan kepada Yang Berhormat bagaimana tegasnya kita. Dengan ada maklumat begitu, kita dapat menangani segala-segala masalah yang Yang Berhormat timbulkan tadi. Apa yang penting pada saya ialah kerjasama daripada pembangkang juga bahawa kita ni lambat melaksanakan GST. Ya, 160 buah negara di dunia dah mengamalkan ini. Kita nak mengamalkan ini pun mendapat tentangan daripada ahli Yang Berhormat. Oleh kerana itu, pemahaman yang sebeginilah yang saya harapkan dapat dimaklumkan kepada rakyat. Supaya mereka faham. Oleh kerana itu, Yang Berhormat, tak apa. Saya nak sambung lagi lah. Apa usaha-usaha kita berkenaan dengan JSC tadi. Tak apa, saya dah beri tempoh tadi. Lepaskan kita cerita di luar. Kita lagi senang saya beri pemahaman. Belum jawab soalan. Okey. Tuan Yang Pertua, di samping penguatkuasaan undang-undang, Kementerian juga akan mewujudkan satu bank data bagi menyimpan data harga barangan sebelum pelaksanaan GST yang akan digunakan sebagai asas kepada penentuan kadar keuntungan yang boleh dianggap munasabah. Maklumat data harga ini akan digunakan bagi menetapkan mekanisme pencatutan di bawah Akta Kawalan Harga dan Akta Pencatutan 2011. Pada masa yang sama, pemantauan dan pemeriksaan yang saya sebut tadi oleh pegawai-pegawai kementerian ke atas semua peringkat perniagaan juga akan dilakukan secara berterusan. Satu jawatankuasa induk GST telah ditubuhkan di peringkat kementerian yang disertai oleh Wakil Kementerian Kewangan, Jabatan Kastam Diraja Malaysia untuk merangka dan melaksanakan langkah-langkah persediaan bagi pelaksanaan GST. Kita tak terburu-buru dah ditubuhkan jawatankuasa ini. Fungsi jawatankuasa ini adalah untuk melihat secara keseluruhan aspek perundangan, penguatkuasaan, advokasi, data harga, latihan dan sebagainya. Dengan adanya usaha-usaha ini, Kementerian yakin ia mampu meminimalkan kesan negatif pelaksanaan GST kepada harga barang dan perkhidmatan. Kementerian percaya melalui pelaksanaan GST, ianya akan memberi impak positif kepada sistem percukaian negara. Itu berkenaan dengan GST. Tuan Yang Pertua, isu kedua ialah berkenaan dengan saya tutup yang ini dulu lah. Kita dah banyak ruang bagi para pembangkang untuk mengukuhkan pandangan, cadangan dan sebagainya. Cadangan tak ada, semua tak kena. Saya ada cadangan. Kita pandang kita boleh berbincang-bincang di luar. Ada cadangan. Sebab saya ada dua isu lagi yang saya nak ketengahkan. Sebagaimana yang ditimbulkan oleh rakan-rakan kita yang lain. Iaitu rasionalisasi subsidi gula. Saya juga mengambil kesempatan ini untuk menyentuh isu pemansuhan subsidi gula yang dibangkit oleh Yang Berhormat Johor Bahru, Yang Berhormat Gombak dan Yang Berhormat Lanang. Kerajaan telah mengumumkan pemansuhan subsidi gula sebanyak 34 sen mulai 26 Oktober 2013. Justru itu, harga maksimum runcit gula pada ketiga ini ialah RM2.84 sekilogram. Namun demikian, gula masih lagi merupakan barang kawalan dan harganya masih dikawal oleh kerajaan. Ini bermakna peniaga tidak boleh sewenang-wenangnya menjual gula melebihi harga maksimum yang telah ditetapkan oleh kerajaan dan tindakan boleh diambil. Sekiranya terdapat peniaga yang ingkar, semua pejabat PDNK negeri dan cawangan telah diarahkan membuat pemeriksaan di seluruh negara ke atas restoran dan kedai-kedai makan bagi memastikan ketetapan ini dipatuhi.
Tindakan boleh diambil di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 bagi kesalahan menjual melebihi harga maksimum yang ditetapkan. Berikutan pemalsuan subsidi gula juga, mulai 26 Oktober 2013 yang lalu, kerajaan telah dapat menjimatkan perbelanjaan sebanyak 64.02 juta daripada peruntukan subsidi gula pada tahun 2013 sebanyak 350.2 juta, manakala bagi tahun 2014 penjimatan adalah sebanyak 324.45 juta ringgit. Dengan ini, secara keseluruhannya, kerajaan dapat menjimatkan sebanyak 388.47 juta ringgit yang boleh digunakan untuk program-program pembangunan negara. Ya, nak bagi jalan ni Ahmad. Boleh lah. Pasal gula, Tak pasal apa, gula Pandan. pula. Pasal Pandan gula. yang sebelum dulu tak ada pernah pun bercakap soal ini. Saya Hari pergi- ini dia ambil kesempatan. Saya pergi haji. Ya. Sebab saya pergi haji. Sebab Oh, tu pergi saya nak haji, call up Alhamdulillah. sekarang. Selamat Saya kembali. tak ada yang lepas. Insya-Allah, saya doakan jadi haji mabrur. Boleh tanya, boleh tanya. Boleh. Ya, pasal silakan, pasal Ahmad. gula ni Menteri, satu perkara yang saya rasa ramai tertanya-tanya, bukan saja dalam parlimen tetapi di luar, bagaimanakah harga gula di pasaran di Malaysia ini yang dikawal oleh kerajaan, seperti yang Menteri sebut, jauh lebih tinggi daripada harga gula di seluruh tempat lain di dunia. Pada kala harga pasaran gula di dunia lebih rendah, ada setengah negara sampai RM1.40 1 kilogram, tetapi di Malaysia dengan kawalan dengan subsidinya menjadi RM2.85. Saya minta Menteri tolong jelaskan sebab saya pun tak faham sampai ke hari ini, dan kita nak bantu Menteri turun perjelaskan kepada rakyat macam mana Malaysia yang dapat subsidi ini harga gulanya lebih tinggi daripada harga pasaran dunia. Orang lain bayar rendah, kita je saja yang bayar tinggi. Minta Menteri jelaskan secara terperinci satu-satu. Saya yang Muhammad Pandan bagi saya masa sikitlah untuk nak menjawab tu sebab dia ada hubung kaitnya dengan soal perkiraan yang telah dibuat oleh Kementerian Keuangan. Jadi untuk tujuan ini saya akan balik kepada Yang Muhammad Pandan, khusus kepada Yang Muhammad Pandan untuk saya kemukakan ini cara dia yang kita buat dulu. Bila dia banding pula kepada luar negeri. Dia tak banding, Ya. dia tak sebut negara mana yang Ahmad. Dia tak sebut. Ya. Tak sebut. Okey. So tak apa, Yang Muhammad Pandan kita boleh jumpa balik. Boleh. Okay. Jadi Tuan Yang Dipertua, saya juga ingin memberi penjelasan berkaitan tanggapan bahawa bekalan gula ini pernah ditimbulkan bahawa bekalan gula tempatan pada hari ini dimonopoli oleh setengah pihak dan cadangan supaya pasaran gula diliberalisasikan. Untuk makluman ahli yang berhormat, industri gula tempatan tidak boleh dimonopoli oleh satu-satu pihak saja. Sebaliknya, pada hari ini terdapat 4 pengeluar gula di Semenanjung, iaitu Central Sugar Refinery Sdn Berhad, Malaysian Sugar Manufacturing Company Berhad, Gula Padang Terap Berhad dan Kilang Gula Felda Perlis Sdn Berhad. Mengenai cadangan supaya pasaran gula tempatan diliberalisasikan, kerajaan perlu mengkaji dahulu sebelum ianya boleh dilaksanakan. Namun demikian, kerajaan melalui Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri ada membenarkan import permit AP kepada pengguna industri bagi mengimport gula pertapis, refined sugar dengan izin sebagai bahan mentah bagi pengeluaran produk makanan dan minuman. Tuan Yang Dipertua, saya juga ingin menyentuh berhubung tindakan Persatuan Bakery di Sarawak sebagaimana yang telah didakwa, yang mengumumkan kenaikan harga semua roti sebanyak 15% mulai bulan Disember 2013 seperti yang dibangkitkan oleh YB Lanang. YB Lanang ada? Okey. Untuk pengetahuan ahli yang berhormat, Kementerian telah meminta Suruhanjaya Persaingan Malaysia atau MYCC untuk menyiasat dengan lebih lanjut mengenai perkara ini. Sekiranya didapati berlaku amalan pakatan sulit di antara peniaga-peniaga yang berpakat untuk menaikkan harga sesuatu barang atau perkhidmatan ataupun membahagikan pasaran perniagaan dan sebagainya, mereka boleh disiasat di bawah Seksyen 4 Akta Persaingan 2010 dan penalti keuangan di bawah Seksyen 40 Akta Persaingan 2010 boleh dikenakan sekiranya didapati bersalah. Begitu kedudukannya sekarang.
Tuan Yang Pertua, yang ketiga, isu ialah ketirisan berkenaan dengan barangan bersubsidi. Izinkan saya menjawab soal ketirisan barang bersubsidi yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Johor Bahru dan Yang Berhormat Gubang Pasu. Bagi mengekang aktiviti penyeludupan dan ketirisan barang bersubsidi di sempadan, Kementerian telah mengadakan kerjasama dengan agensi-agensi penguatkuasaan lain seperti Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Pasukan Gerakan Am, Unit Pencegah Penyeludupan, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, APMM, Jabatan Pengangkutan Jalan dan Angkatan Tentera Malaysia bagi memperketat kawalan di kawasan sempadan dan perairan negara. Selain itu, kerajaan juga telah mengambil beberapa langkah tambahan bagi menangani ketirisan diesel dan petroleum di sempadan. Antara langkah-langkah yang telah dan sedang dilaksanakan ialah mewartakan barang kawalan, iaitu petrol RON 95 dan diesel sebagai barangan larangan ekspor di bawah peraturan-peraturan kawalan bekalan, iaitu larangan ekspor 2011 berkuat kuasa mulai tahun 2011. Kementerian juga telah mengeluarkan arahan larangan penjualan petrol RON 95 kepada kenderaan pendaftaran asing di stesen-stesen minyak kecuali bagi petrol RON 97. Penjualan diesel pula adalah dihadkan kepada kuantiti tidak melebihi 20 liter bagi setiap kenderaan berpendaftaran asing di stesen-stesen minyak dalam lingkungan 50 km dari sempadan. Ya, Kota Melaka. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua dan terima kasih kepada Yang Menteri. Yang Menteri tentang ketirisan bahan bersubsidi. Dikatakan kenderaan dihadkan untuk minyak diesel ni. Saya ingin minta Yang Menteri, adakah Yang Menteri sedar bahawa terdapat stesen-stesen minyak Petronas kalau pengguna pun pergi isikan diesel ni, katakan RM50 RM50, tetapi resit yang dikeluarkan mesti ada satu jumlah seperti 150 atau 200 dan dia tolak RM50 ni. Apakah sebab boleh di Petronas, stesen minyak Petronas ni setiap resit dia gunakan? Adakah ini satu cara untuk mengambil kesempatan ini untuk mereka boleh dapatkan diesel yang lebih dari katakan pembekalan lebih diesel kepada mereka dan mereka boleh jualkan diesel ini dia punya difference diesel ni kepada syarikat tertentu. Saya ada bukti-bukti bahawa semua Petronas ini mereka gunakan cara begini. Tetapi bukan di stesen minyak yang lain. Adakah Yang Berhormat Menteri sedar tentang perkara ini? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kota Melaka. Saya perlukan maklumat-maklumat seperti apa yang Yang Berhormat sebutkan tadi soal ada bukti-buktinya. Saya perlukan ini. Sebab bagi kita tak boleh nak mengambil tindakan sewenang-wenangnya saja. Oleh kerana macam-macam persepsi yang akan diberikan kepada kita. Walau bagaimanapun kita akan jumpa dengan Yang Berhormat Kota Melaka untuk saya dapatkan butiran ini dan saya akan tengok ada ruang tidak yang kita boleh mengambil tindakan kepada mereka. Pada kita tak nak peniaga ni dengan mudah saja menipu pengguna dan sebagainya. Saya perlukan maklumat tadi pada Yang Berhormat Kota Melaka dan insyaAllah saya akan bantu pula. Kalau ada di kawasan Yang Berhormat sendiri, lagi baik untuk saya mengambil tindakan. Ya. Saya katakan pengguna tak ada. Ya? Dia tak libat pengguna. Tetapi cara ni adakah cara saya nak dapatkan detail itu. Ya. Yang Berhormat boleh beri detail kan? Ya. Lepas ini kan? Mesti. Terima kasih. Terima kasih. Datuk Panjang. Ya, terima kasih. Berkaitan dengan penyeludupan bahan bersubsidi ini sangat banyak berlaku terutama di kawasan sempadan. Apa yang disebut oleh Yang Berhormat tadi mengatakan bahawa kenderaan pendaftaran asing hanya berhak mengisi minyak setakat 20 liter.
Tetapi apa yang berlaku sekarang ini rata-rata termasuk dalam kawasan saya sendiri, mereka daripada kenderaan daripada asing, mereka datang mengisi, tapi mereka tukar kereta, mereka pakai kereta plate tempatan. Ini cara penipuan yang mereka buat dan mereka angkut minyak ke sebelah negara jiran. Dan masalah yang sangat ketara, kalau kita seberang ke sebelah negara jiran, lambakan yang begitu banyak, gerai-gerai menjual minyak bersubsidi di tepi-tepi jalan. Suasana ini sangat menggerunkan kita. Sini adalah wang rakyat dibazirkan dan digunakan oleh rakyat asing. Jadi saya nak tahu setakat ini berapa tangkapan telah dibuat, berapa tindakan telah dibuat, dan masalah penyeludupan ini semakin hari semakin banyak. Jadi tidak ada nampak pengurangan. Jadi sejauh mana perkara ini dikatakan berkesan sebagaimana yang didakwa oleh pihak kementerian? Yang berhormat. Stampin bangun juga yang berhormat. Ada yang bisa. Terima kasih Dato' Yang di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat. Yang Berhormat Menteri, saya harap Yang Berhormat Menteri boleh bagi saya jawapan kenapakah pewarnaan diesel tidaklah digunakan walaupun dia telah terbukti berkesan untuk menghadapi sindiket diesel, walaupun kontrak itu telah pun tamat seperti yang Berhormat telah beritahu, tetapi kenapakah dia tidak mahu dipulihkan? Berapakah jumlah diesel yang tidak subsidi telah pun dijual sebelum dan selepas pewarnaan diesel ini telah ditamatkan kontraknya, terutamanya di Sarawak? Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasihlah kepada Rantau Panjang dan Stamping yang telah memberikan beberapa maklumat untuk saya lah. Saya memang mengakui apa yang telah tuduhan yang diberikan oleh Rantau Panjang tadi, yang berlaku penyeludupan dan sebagainya begitu ketara sekali. Kita memang sudah maklum itu. Walau bagaimanapun kita memang sepanjang masa mengambil tindakan berdasarkan kepada maklumat-maklumat yang ada. Sebab itu dalam konteks yang ini pun saya ingat saya boleh berikan kepada yang berhormat lah beberapa pemeriksaan, beberapa pemeriksaan yang telah dibuat, beberapa pemantauan yang telah dijalankan oleh pegawai kita, dan ada sebahagiannya juga kita telah berjaya mengatasi apa yang berhormat sebutkan tadi. Ada dia ya, KPDNKK Kelantan sebagai contoh. Dia telah membuatkan satu macam rampasan yang paling besar. Bila ada maklumat-maklumat yang sedemikian rupa. Lihat mudah, tapi tak semudah macam mana yang Berhormat pandangkan. Bagi kita, saya mengakui, kita memang sepanjang masa mengambil tindakan ini. Sebab itu maklumat-maklumat yang seperti ini kita perlukan supaya kita dapat nak membuat serbuan ini pun memberikan kena ada strategi tertentu. Bukan mudah yang Berhormat. Sebab itu maklumat-maklumat kalau ada daripada pihak Rantau Panjang ke ataupun di pihak di Padang Besar ke, di Stampin pun sebenarnya kena berikan kepada saya. Dan insyaAllah kita akan sama-sama membantu. Dan kalau boleh, kita sama-sama pula turun sesama nak melihat akan keadaan itu. InsyaAllah saya akan pergi Sarawak minggu depan dalam konteks yang sama ini juga. Kerana aduan-aduan yang sama. Ya, Gomak? Yang Berhormat, ya, Gomak? mencelah sikit boleh tak? Okey. So, mencelah sikit Zaz, 30 saat saja. Saya dah mendapat feedback daripada on the field bahawa pewarnaan diesel ini memang berkesan. Jadi saya harap dia boleh dikembalikan lagi. Terima kasih ya, Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat Stampin. Ini satu dalam proses kita nak mengkaji lah. Memang benar sistem penandaan aras itu telah dilaksanakan terlepas dan dilihat begitu berjaya. Dan kemungkinan pada tahun depan juga kita akan laksana yang sama. Terima kasih. Dan saya akan perlukan bantuan kerjasama daripada Yang Berhormat Stampin ya untuk tujuan ini. Jadi ahli-ahli yang berhormat, saya ingatnya selain daripada usaha-usaha yang saya sebutkan tadi, mewartakan pemeriksaan dan sebagainya, saya nak memaklumkan juga kerajaan telah menghadkan waktu operasi stesen minyak yang berada dalam lingkungan 10 km dari sempadan sehingga jam 10 malam sahaja dan menempatkan anggota rela di 45 buah stesen minyak berhampiran sempadan Thailand serta 10 buah stesen minyak berhampiran sempadan Singapura. Kementerian juga turut membuat pemantauan yang lebih ketat terhadap hasil jualan bulanan 69 minyak stesen di sempadan bagi membendung penjualan diesel bersubsidi yang tinggi dan tidak munasabah stesen-stesen berkenaan. Dalam lain perkataan, ini usaha yang kita buat
dan kita masih lagi memerlukan sokongan daripada rakyat dan bagi pimpinan untuk membantu kementerian kita untuk kita nak mengatasi masalah penyeludupan dan sebagainya itu tadi. Yang berhormat Tuan Ketua, Yang Menteri Nak bagi beli jalan si satu Barangam yang bangun ni, Mat. Boleh. Ya. Barangam si Buti di belakang. Okey. Yang ni tentang perkara yang orang asing beli RON 95 menggunakan kad kredit juga. Saya minta kementerian boleh mengetatkan lagi tindakan terhadap stesen minyak yang ada di second link ni. Second link sebab saya memang ada orang yang bagi gambar-gambar yang menunjukkan bahawa terutamanya pada waktu yang kemuncak, waktu pagi yang ramai pergi Singapura bekerja ni. Yang menggunakan kereta Singapura tetapi masukkan mengisi minyak RON 95. Jadi saya berharap tindakan yang lebih ketat boleh diambil, bukan saja terhadap stesen minyak yang pada sebadan, tapi juga pada semua stesen minyak ataupun orang asing yang menggunakan kad kredit belikan RON 95 ni. Terima kasih. Ya, si Buti. Ya, terima kasih Dato' Yang Ketua. Terima kasih. Ya, si Buti. Ya. Dia sekali yang mengatakan bukan si Buti. Si Buti itu bukan ketua gangster ya. Ya. Si Buti ya. Ya. Stesen minyak ini kalau kita lihat di kawasan kami lah di sebelah Miri, bahwa mereka menjual diesel awal pagi, sebelah tengah hari dah habis. Tapi waktu malam ada pula yang boleh diangkat keluar. Apa yang saya nak menyarankan di sini, Yang Berhormat Menteri ya, kita mendengar bahawa minyak diesel ni diselundup, disalahguna. Nah, kalau boleh mencadangkan semua subsidi untuk diesel ini supaya dia menjadi harga original, kita berperingkat-peringkat potongkan 20%, 10%, 15 sen sehingga habis subsidi itu. Biar semua kita merasa bagaimana harga diesel itu supaya sama rata boleh memakai, orang bawah pun harga itu, orang kaya pun beli banyak itu. Itu cadangan saya, Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Tuan Speaker, Jalun. Yang Berhormat Menteri, saya melihat bahawa adakah kemungkinan pakatan di antara pengusaha stesen minyak, sebab macam contoh diesel kita jual RM2, kemudian di Siam, di Thailand mungkin RM3 lebih, dia ada premium. Adakah mungkin pembeli daripada Siam ni membayar premium juga kepada pengusaha stesen minyak? Sebab kita pernah juga melihat berita-berita di TV dan surat khabar, ada kereta ataupun lori yang dimodified sehingga boleh isi 200 liters. Jadi kalaulah tuan punya stesen, pengusaha stesen itu tak tahu, kata ini adalah untuk negeri Siam ataupun Thailand, tanpa ada kolaborasi, maka sudah tentulah pada saya kita melihat ianya ada sesuatu yang tak kena. Jadi selain daripada kita nak tangkap orang yang membeli, kita juga kena pantau orang yang menjual. Sebab mungkin dia ada insentif di situ. Contohnya, kalau dia jual dengan rakyat Malaysia hanya dia dapat RM2. Tapi kalau mungkin dia pakat dengan orang Thailand, dia boleh dapat RM2.50. And then orang Thailand tu sendiri balik jual di seberang sana pun dapat harga yang premium. Mohon penjelasan Yang Berhormat Menteri. Terima kasihlah kepada Simpang Renggam, Si Buti dan juga pihak Jelun yang memukakan beberapa maklumat. Memang benarlah. Sebenarnya bagaimana ketatnya kita nak melaksanakan peruntukan-peruntukan yang ada di kementerian, begitu jugalah dia gigihnya pula dia nak mempertahankan bisnes dia yang menipu ini, yang menyeludup barang-barang subsidi kita. So inilah dia masalah dia. Oleh kerana itu maklumat seperti mana disampaikan oleh Yang Berhormat tadi amat perlu bagi kita lah, bagi pihak kementerian kita untuk kita sama-sama menangani masalah ketidakbiasaan ini. InsyaAllah kalau ada dokumen yang baik ini, apa sahaja yang kita hajatkan akan berlaku kejayaannya kemudian nanti. Jadi Tuan Yang Ketua, sekali lagi lah saya mengucapkan banyak terima kasih sambil ambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada ahli-ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian dalam perbahasan pada kali ini.
Saya percaya pandangan dan cadangan ahli yang berhormat dapat membantu memperkokohkan lagi polisi dan tanggungjawab yang telah diamanahkan kepada kementerian ini untuk dilaksanakan. Terima kasih. Terima kasih Yang Hormat. Saya jemput Yang Hormat Menteri Kementerian Sumber